السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نبر بالكتاب بصري وأطلق لساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung risalah Bahjah Mardiyah di penghujung Muniyatul Musalli, bahagian yang kedua Muniyatul Musalli, risalah Al-Bahjah Al-Mardiyah yang membicarakan tentang perbahasan muafiq dan masbuk. Kita dah selesai mukaddimah baru ni. Kita dah selesai mukaddimah baru ni. Masuklah kita kepada isinya, yang mana risalah Bahjah Mardiyah ni adalah satu nazam ataupun syair yang dibuat oleh Syekh Azizi, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh ni siapa? Guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Syekh Daud menterjemahkan kitab Syekh Muhammad Saleh, tok guru dia lah. Syekh Muhammad Saleh tulis kitab. Jadi Syekh Daud terjemahkan daripada Arab kepada Melayu. Syekh Muhammad Saleh pula dia ambil syair tadi tu daripada Syekh Azizi. Jadi tiga orang yang berkaitan. Apakah syair dia? Mana syair dia? Ni syair dia. Al-Bahjah Mardiyah fi uzri takhallufil ma'mumi 'anil imami thalathata arkanin tawilah. In syi'ta dhabata alladhi syar'an uzir hatta lahu thalathu arkanin tufir. Man qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Wadhif muwafiqan sunnatal 'adl ومن لسكتة الانتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام من طبط كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافلي. Tu je. Tu je. Saya baca tadi, kalau kena carilah kat mana saya baca tu. Dia duduk kat 158, muka surat 161, lompat 163, lompat 164, 165, 166. Ini adalah perbahasan berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Baik, kita masuk yang pertama. Kita berhenti dekat dan aku namakan kan. Dan aku namakan terjemahan ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Lepas dah terjemahan, lepas dah mukadimah disebut, dan aku namakan terjemahan ini, aku tu siapa? Syekh Daud. Dia namakan apa? Al-Bahjah Al-Mardiyah. Tu dia namakan. Kecantikan yang disukai. Fi uzri takhallufil ma'mumi 'anil imami thalathata arkanin tawilah. Pada memaafkan makmum,
pada memaafkan makmum. Dengan maksud makmum dimaafkan. Menyalahi imam. Kena tinggal dengan imam. Dengan 3 rukun panjang. Dengan 3 rukun panjang. Makmum tadi kena tinggal dengan imam. Makmum ditinggalkan oleh imam. 3 rukun panjang. Tapi masih lagi sah sembahyang. Okay. Telah berkata Syahib Al-Manzumah. Tuan punya manzum lah. Tuan punya syair. Syekh Azizi radhiyallahu anhu. Syekh Azizi ni tahun berapa? Syekh Azizi ni ada tak detail dia? Tak ada pula cerita Syekh Azizi. Syekh Azizi kata yang mana Syekh Azizi sahib Al-Manzumah, tuan punya syair. Syekh Azizi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia buat syair macam mana? In syi'ta dhabtal ladzi syar'an uzir. Setengah kitab kata uzrin, setengah kitab uzir, baris itu. Hatta lahu thalathun arkanir tufir. Arkanir tufir. Tapi kalau kita baca betul-betul arkanin, betul igtufir. Jadi bila nin tanwin, lepas tu ada hamzah wasal, bila igtufir, jadi arkanin igtufir. Boleh baca gitu jugalah kot. Ni tapi ni syair ni baca janji bunyi sedap je. Jika kamu ingin mengetahui secara pasti yang dimaafkan di sisi syarak sehingga dibenarkan kepada 3 rukun, seandainya kamu ingin mengetahui secara pasti garis panduan tentang orang yang diberi kemaafan, syarak bagi maaf kat dia, untuk tertinggal, untuk kena tinggal daripada imam sebanyak 3 rukun, kamu nak tahu ke? Telah berkata syarahnya, artinya jika berkehendak hai orang yang menuntut bagi mengetahui. Artinya jika berkehendak siapa yang nak, hai orang yang menuntut, wahai penuntut ilmu. Tu. Nak apa? Bagi mengetahui, nak tahu. Nak tahu biasa-biasa ke? Tidak. Nak tahu yang loba. Yang haloba. Tamak. Nak tahu secara tamak. Nak tahu sungguh. Semua nak tahu. Tamak ilmu dia panggil. Atas pengetahuan, mengetahui tentang satu-satu ilmu yang lebih daripadanya akan dhabitnya. Yang bukan tahu sekadar dengar-dengar gitu je. Nak sungguh-sungguh yang ada dhabitnya, yang ada catatannya. Yang ada penerangannya. Dhabit lah, dhabit catatan kan. Bukan tahu biasa-biasa. Siapa nak? Artinya pada menghafalkan dia dengan jazam yang putus. Siapa nak tahu, kenalah hafal yang tadi tu. Kena hafal. Syair ni. Orang dulu kan dia belajar kan cara hafal kan. Nak mudah hafal, dia buat dalam bentuk syair. Senang sikit hafal. Dengan jazam yang putus. Hafal pula sungguh-sungguh, jazam hafal, putus. Bagi orang yang muafiq, yakni makmum yang muafiq. Hafal apa? Hafal tentang makmum muafiq. Hukum hakam makmum muafiq. Tahu sungguh. Okay? Bagi imamnya. Muafiq bagi imamnya pada syarak. Siapa nak tahu, maka hendaklah hafal syair ini bersungguh-sungguh dengan jazam. Nak tahu apa? Yang mana isi syair tadi tentang hukum hakam muafiq. Betul lah. Hukum hakam muafiq. Dan hukum hakam muafiq tadi ni, yang diuzurkan, yang dibenarkan, dia ketinggalan lambat daripada imamnya. Makmum tadi kena tinggal jauh. Makmum tadi biar je imam ke depan. Rukuk, i'tidal, sujud.
Dia tetap juga berdiri di situ. Tapi tak batal. Sebab uzur tadi tu. Diuzurkan, dibenarkan untuk ketinggalan, untuk lambat daripada imam. Imam ke depan dah. Hingga 3 rukun yang panjang. Nak tahu tak? Kenalah tahu. Muafiq dibenarkan untuk lambat daripada imam 3 rukun panjang. Kadang-kadang jadi soalan juga sebab benda tu tak sampai lagi. Soalan dia, buat apa nak tunggu lama-lama? Ikut aja lah imam. Ada sebab lah. Takkan saja-saja je nak bagi imam. Imam rukuk, imam i'tidal, dia duduk berdiri. Mestilah ada sebab. Sebab apa dia masih lagi tidak ikut imam? Malah imam dah sujud dah. Imam rukuk, i'tidal, sujud. Dia tak ikut lagi. Takkan saja-saja. Mestilah ada sebab. Mesti ada sebab. Sebabnya tak ada sebab lain, satu je, iaitu tak habis lagi baca Fatihah. Tu je sebab dia. Selagi tak baca Fatihah, selagi tu makmum ke imam ke tak boleh rukuk. Imam habis Fatihah, dia dibenarkan untuk rukuk. Selagi tak habis, selagi tu tak boleh rukuk. Sama ada di imam, dia makmum atau dia sembahyang seorang. Secara umumnya gitulah. Makmum habis Fatihah baru boleh rukuk. Imam habis Fatihah baru boleh rukuk. Sembahyang seorang habis Fatihah baru boleh rukuk. Tak habis lagi nak rukuk macam mana? Secara umumnya gitu. Tapi ada keadaan yang makmum tadi tak habis Fatihah lagi. Tak habis lagi Fatihah. Tapi dibenarkan untuk rukuk. Yang kita panggil masbuk. Nanti kita akan masuk. Dan ada juga keadaan dia tak sempat habis Fatihah lagi. Dia tak dibenarkan untuk rukuk. Dia kena habiskan juga. Sampai habis baru dia rukuk. Imam dah rukuk. Imam rukuk pun makmum tadi tak boleh rukuk. Makmum tadi rukuk batal. Ada juga keadaan macam tu. Lepas tu imam dah yang tidak, imam dah sujud. Makmum tadi tak habis-habis lagi Fatihah dia baca. Adakah dia boleh rukuk kejar imam? Tak boleh. Ada keadaan begitu, tak boleh. Imam dah duduk di antara 2 sujud. Dia tak habis-habis lagi Fatihah dia. Lepas tu macam mana ni? Kejar imam? Tak boleh, batas sembahyang. Habis ke Fatihah tu? Imam dah sujud yang kedua dah. Dia tak habis-habis lagi Fatihah. Kejar imam kot, takkan tak maaf kot. Tak boleh, kena habiskan Fatihah. Imam dah angkat kepala sujud yang kedua dah. Nak bangun rakaat ke seterusnya dah. Nak bangun rakaat kedua dah. Dia kena tinggal satu lap. Satu pusingan, satu lap dia kena tinggal dengan imam dia. Boleh kena rukuk? Tak boleh. Ada keadaan gitu. Sebab apa tak boleh rukuk? Sebab tak habis Fatihah lagi. Jadi soalan pula, kenapa pula tak habis lama sungguh baca? Adalah masalah dia. Gagak ke apa? Adalah. Sebab-sebab dia tak sempat habis tu. Bukan tak ada sebab, adalah sebab dia. Cuma secara umumnya gitulah. Dimaafkan makmum tadi, kena tinggal dengan imam dia. Imam tu dah ke depan jauh dah. Dia masih lagi duduk berdiri. Boleh ke? Boleh. Dan dimaafkan tadi tu, hingga 3 rukun panjang. Yang diuzurkan dia ketinggalan daripada imam, kena tinggal daripada imam, hingga 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Diuzurkan dia itu, iaitu 3 rukun panjang tadi. Yang dikendak rukun yang ketiga tu, ataupun 3 rukun panjang tadi, iaitu rukuk, sujud, tu aja dia yang disebut. Rukuk, sujud. Kata 3 rukun panjang. Rukuk, 1 rukun. I'tidal, rukun pendek, tak kira. Sujud yang pertama, 2 rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud tak kira rukun pendek. Sujud yang kedua, baru 3 rukun panjang. Tapi tak lebih lagi, baru 3. Kemudian berdiri, rakaat seterusnya, barulah rukun yang keempat. Rukun panjang yang keempat. Dia dimaafkan 3 rukun panjang. Maka tiada dikira-kirakan daripadanya rukun yang pendek. Bukan pendek tak masuk buk, iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud tak masuk dalam kiraan. Tak masuk. 3 lah rukun panjang dimaafkan. 3 rukun panjang. Dia kena tinggal. Habis. Titik kat situ je. Macam tu je disebut. Jadi kita dapat faham muafiq. Takrif muafiq dulu. Sekejap lagi takrif muafiq. Cuma secara umumnya dalam sembahyang dia
makmum tadi, dia akan termasuk daripada 3 golongan makmum. Setiap makmum dia termasuk di antara salah satu daripada 3. Yang pertama dipanggil muwafiq. Yang kita bahas tadi lah, muwafiq. Ataupun muwafiqah, boleh juga. Muwafiq. Maksud muwafiq, imam mendahului makmum. Itu maksud muwafiq. Imam lagi cepat daripada makmum. Itulah muwafiq. Imam lagi cepat daripada makmum. Imam terdepan daripada makmum. Ataupun terbalik pun boleh. Makmum kena tinggal daripada imam. Samalah, imam cepat daripada makmum. Makmum kena tinggal dengan imam, samalah. Satu, namanya muwafiq. Muwafiqah. Yang kedua, musabaqah. Boleh jadi juga. Musabaqah ni, makmum cepat daripada imam. Imam tak rukuk, dia rukuk dah. Orang makmum macam ni dipanggil musabaqah. Sebab tu kita panggil musabaqah Al-Quran. Musabaqah apa musabaqah? Ada musabaqah Al-Quran ini. Musabaqah ni macam kejar. Macam nak duduk depan. Memang musabaqah kan pertandingan. Musabaqah macam dia kejar nak duduk depan. Jadi pertama muwafaqah dengan maksud imam cepat, makmum lambat. Imam mendahului makmum. Musabaqah, makmum mendahului imam. Musabaqah. Boleh jadi juga dalam sembahyang gitu. Boleh. Dah dia buat cepat, adalah hukumnya. Yang ketiga, musawaqah. Musawaqah. Yang ini serentak. Imam dengan makmum serentak. Serentak, semua serentak. Dalam sembahyang jemaah, makmum mesti salah satu daripada 3 ni. Sama ada dia muwafaqah, musabaqah atau musawaqah. Yang kita dituntut untuk muwafaqah. Dengan maksud biar imam dulu baru makmum pergi. Itu yang tuntut. Kadang-kadang makmum ni nak cepat sangat, dia dahulu, imam tak pergi lagi dah. Makmum macam ni dia panggil musabaqah. Kadang-kadang makmum dengan imam serentak je. Imam tak ambil Allah, dia dah gerak dah sekali dengan imam. Dia panggil musawaqah. Musabaqah, musawaqah. Lain sikit. Jadi tapi kita ingat, kita dituntut untuk muwafaqah. Dengan maksud, biarlah imam pergi dulu, barulah makmum pergi. Dah nama pun makmum. Makmum ni mengikut. Janganlah cepat pula pada imam. Malah ada ancaman dibangkitkan dengan kepala kaldai. Orang yang mengangkat kepala sebelum imamnya. Diangkat kepala kaldai. Dekat akhirat nanti. Okey. Mari kita tengok ta'rif muwafiq. Ta'rif muwafiq. Dan dikehendak dengan muwafiq itu, mereka yang mendapatkan, mereka tu makmum lah. Bila sebut muwafiq itu, mestilah makmum. Dan dikehendak dengan muwafiq, itu mereka makmum, yang mendapatkan dia. Makmum yang dapat. Daripada qiyam imamnya, dapat berdiri sama-sama imam. Masa yang dapat membaca Fatihah. Masa yang dapat membaca Fatihah. Masa yang lulus untuk baca Fatihah. Masa yang cukup untuk baca Fatihah. Tu. Dengan bacaan orang pertengahan. Dengan bacaan normal, sederhana. Tiada diiktibarkan, tak kira. Dengan bacaan dirinya. Kelajuan dirinya pun tak kira. Dan tiada pula dengan imamnya. Dan tidak juga kelajuan imam. Bukan kelajuan makmum, bukan kelajuan imam. Ta'rif ni sangat perlu faham sungguh-sungguh. Kalau tidak, lepas ni semua pakat tak faham dah. Payah nak faham dah. Sebab ta'rif ni, dia tak sama dengan ta'rif masbuk kita. Masbuk yang tersebar dalam masyarakat. Tak sama. Yang tersebar dalam masyarakat ni tak tahu mana yang ambil. Tak tahu mana yang ambil. Tak tahulah kitab mana. Tak ada pun. Tak pernah jumpa pun. Masbuk apa? Muwafiq, lawannya masbuk. Kalau muwafiq macam ni, maknanya lawannya masbuk lah. Jadi kalau kita kata muwafiq, orang ni, dia dapat berdiri dengan imam. Bila sebut berdiri tu dah semayang lah. Okay? Dapat berdiri dengan imam.
Masa yang dia berdiri bersama-sama imam, kalau dia nak baca Fatihah, sempat habis. Dia ada masa, sempat habis. Bukan dia baca, dia ada masa aja. Cukup dah. Sama ada makmum tadi baca ke, tak baca ke, tak penting. Tak penting. Yang penting dia dapat tak kadar masa. Yang mana kalau kadar masa tu, kalau dia baca Fatihah, habis. Baca laju-laju ke? Bukan. Bacaan pertengahan. Tiada dia i'tibar, tak kira bacaan dirinya dan juga bukan kira bacaan imam. Sah nak faham takrif dia. Mari kita tengok. Faham tak faham takrif tu? Imam takbir, makmum takbir. Okey. Imam takbir, makmum pun takbir. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Apa status makmum sekarang? Senang soalan biasa, soalan bodoh. Nak faham takrif ni. Sebab takrif ni payah tau. Okay? Imam Allahu Akbar, baru masuk sembahyang ni. Dia pun Allahu Akbar. Okey. Sekarang apa status makmum? Tu menandakan tak faham takrif. Cuba dengar betul-betul. Sebab tu kata, yang kita duk faham muafiq masbuk ni, takrif mana ambil tak tahulah. Saya ulang balik takrif muafiq. Lawannya masbuk lah. Lawannya masbuk. Dia senang je. Faham muafiq, automatik faham masbuk. Faham masbuk, automatik faham muafiq. Sebab dia bertentangan. Faham maksud panjang, automatik faham pendek tu apa. Sebab dia bertentangan. Faham gemuk, fahamlah kurus tu apa. Nah, dia bertentangan. Muafiq adalah makmum yang berdiri dengan imam. Dalam sembahyang, berdiri dengan imam. Qiyam, berdiri dengan imam. Dia berdiri dengan imam tu, masa yang dia berdiri dengan imam tu, kalau dia baca Fatihah, habis. Masa yang dia berdiri dengan imam. Masa tu maksudnya berapa saat, macam itulah kalau kita guna. Berapa saat yang dia berdiri dengan imam tu, kalau dia baca Fatihah, habis. Dan dia baca Fatihah tu bukan laju-laju, bacaan normal biasa. Bukan bacaan laju sangat, atau bukan bacaan lambat sangat macam musabaqah Quran. Bukan juga. Bacaan normal. Sebab tengok soalan tadi. Imam takbir, makmum takbir. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Okey, 1 saat berlalu. Sempat ke nak baca Fatihah? 1 saat. Sebab tu tak boleh kata dia muafiq lagi. Muafiq ni makmum yang dapat berdiri dengan imam masa. Berapa masa ni? Berapa saat? Kalau dia baca sempat habis Fatihah. Pernah dengar takrif ni? Tak pernah lalu kitab, takkan pernah dengar takrif ni. Inilah takrif, inilah definisi muafiq. Lawan dia masbuk. Dia berdiri dengan imam, kalau baca, bukan suruh baca, kalau baca sempat habis Fatihah. Jadi nak tahu dia muafiq ke tidak, kita kena tanya dululah. Kadar masa Fatihah kalau nak baca sampai habis tu berapa lama? 20? 20? 26. Boleh? Kita ambil 26 boleh. Dia daripada 20 sampai 29 tu kira boleh. Nak ambil 26 boleh. Diterima. Okey. 26 saat. Katanya 26 saat adalah bacaan normal. Kalau ada orang baca 35 maknanya dia jenis lembab. Lembab pula, jenis lambat. Kalau ada orang boleh baca 15 saat maknanya dia jenis cepat. Tak nak kira masa kau. Kau masa pelik pada orang, cepat pada orang, lambat pada orang. Normal kebanyakan manusia di PSJ ni dia baca 26 saat. Okey, kita boleh ambil dapat dah kadar 26 saat. Jadi kalau kita tukar sikit takrif dia, tukar kadar masa tadi kepada saat. Tadilah tukar terus bagi mudah faham sikit. Makmum dengan imam berdiri sama-sama dalam sembahyang. Yang mana makmum tadi ni berdiri dengan imamnya 26 saat. Maka makmum tadi nama muafiq. Kalau dia berdiri dengan imam, bila sebut berdiri tu daripada sekurang-kuranglah 26 saat tu. Kalaulah dia berdiri dengan imamnya tak sampai 26 saat, 15 saat je. Lepas tu imam rukuk. Maka dia tak boleh berdiri dengan imam dah. Dia cuma 15 saat. Apa status dia? Lawan ni pada muafiq. Masbuk. Kan susah pun. Jadi maknanya makmum ni walaupun dia ni lepas imam takbir dia takbir, dia belum tentu muafiq lagi. Dia belum tentu muafiq. Tapi kebiasaannya muafiq lah.
Biasanya takkanlah imam lepas ni nak baca doa iftitah. Okey. Imam pun baca doa iftitah. Imam takbir Allahu Akbar, makmum pun takbir Allahu Akbar. Okey. Makmum tadi baca doa iftitah, imam pun baca doa iftitah Allahu Akbar kabira wajjahtu kan, baca. Habis baca, makmum pun habis baca doa iftitah, imam pun habis baca doa iftitah. No, kita tak boleh kata gitu. Tukar cerita. Sebab kita tak tahu imam baca apa tak. Gini. Imam takbir, makmum takbir. Tukar cerita sikit. Lepas imam takbir, makmum terus takbir. Makmum tadi baca doa iftitah. Imam mana tahu dia baca apa? Mana bunyi pun? Mana kita tahu tak? Biarlah dia nak baca apa pun. Makmum tadi baca doa iftitah sampai habis. Habis je makmum baca doa iftitah, imam rukuk. Kita kata imam tak baca doa iftitah ke? Itu dia punya pasal. Tak payah sibuk dengan dia. Kita cerita tentang status makmum. Makmum tadi apa status tu? Doa iftitah kena tahu lah berapa lama. Agak-agak ada 26 saat. Sampai tak? Ngam-ngam lah. Cukup-cukup lah. Maka makmum tadi muafiq. Tu. Bukan masbuk. Makmum tadi muafiq. Sebab apa? Sebab dia berdiri dengan imam. Satu kadar masa yang dia berdiri. Bila sebut berdiri, daripada takbir sampai rukuk lah. Itu maksud berdiri. Rukuk tu tak nama berdiri dah. Satu kadar masa, kalaulah dia baca Fatihah, memang dan. Habis tu dia baca ke tak? Makmum baca ke tak? Makmum baca ke tak baca, tak memberi kesan kepada status dia masbuk ke tidak. Tak ada kesan. Cuma kesan dia nak buat apa lepas tu adalah. Sama ada baca Fatihah ke apa ke adalah. Cuma dari sudut status dia, tak penting pun dia tu baca Fatihah ataupun tidak, makmum tadi. Yang penting dia dapat satu kadar masa. Kalau dia baca Fatihah ketika dia berdiri dengan imam tu, kalau baca. Cukup je. Habis. Tiba-tiba dia tak baca. Kenapa dia tak baca? Mungkin sebab dia baca doa iftitah macam tadi. Mana sempat nak baca? Jadi dia apa? Dia muafiq. Bila dah tahu dia tu berstatus muafiq, dia ada peraturan muafiq yang dia kena patuh. Jika dia tu berstatus masbuk, dia ada peraturan masbuk yang dia kena patuh. Tu nanti dulu. Dua peraturan ni berbeza. Jadi bila dah letak dia, aku muafiq. Dia ada peraturan. Antara peraturan yang pertama yang tadi itulah. Dimaafkan 3 rukun panjang. Itulah peraturan pertama. Dia tak boleh rukuk. Ikut imam aja. Dia kata imam tanggung, tak boleh. Dia wajib habiskan Fatihah. Dan dia dimaafkan. Imam tinggal dia 3 rukun panjang. Mungkin juga makmum tadi baru lepas makmum baca doa iftitah. Ni mungkin kita ambil Zuhur Asar lah kot. Solat Zuhur Asar. Itu yang logiknya. Solat lain pun boleh lah kalau nak buat contoh. Saya ambil Zuhur Asar. Dia baca doa iftitah. Imam takbir, dia takbir. Dia baca doa iftitah. Habis doa iftitah, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Makmum tadi, apa status dia? Buat apa nak tahu status dia? Sebab nak tahu sama ada rukuk saja ikut imam dan Fatihah imam tanggung, ataupun wajib habiskan Fatihah. Dan bila wajib habiskan Fatihah, kalau imam ke depan berapa jauh dan dia dah baca 3 ayat Fatihah, imam rukuk, maka dia ni muafiq ke masbuk tadi? Muafiq tak? Dia muafiq. Bila muafiq, antara peraturannya adalah wajib habiskan Fatihah. Imam tak tanggung. Kalau dia rukuk, batal. Sebab ada salah faham tentang takrif. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah sampai habis. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah sampai habis. Pernah dengar takrif tu? Salah besar, bukan salah kecil. Ta'rif ni ada dalam buku teks darjah 4. Buku teks sekolah anak kita yang darjah 4. Manalah tak salah faham. Dalam buku teks pun salah. Dia tulis itu, muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Sempat tak sempat. Muafiq dan masbuk, dia mana ada kena mengena sempat dengan tak sempat. Dia ada kena mengena dengan masa yang dia dapat berdiri dengan imam.
Bukan sempat baca ke tak sempat baca. Kalaulah guna ta'rif, masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Dalam kes tadi, dia baca doa intitah, imam takbir, dia baca doa intitah, lepas tu dia baca Fatihah 3 ayat, imam rukuk. Dia sempat baca Fatihah? Tak sempat. Dia rukuk. Betul sembahyang kalau guna ta'rif tu. Jadi kita ni dah terdedah dengan ta'rif yang salah. Sebenarnya ta'rif tu tak tahulah ambil kat mana. Nak ubah payah sungguh. Dah bersarang dah dalam pemahaman. Nak ubah payah. Akhir sekali dibuat 4 jenis masbuk muafiq untuk memudah faham. Masbuk muafiq terbahagi pada 4 ataupun masbuk 2, muafiq pun 2. Mari kita tengok. Ada yang memang kita faham betul dah daripada 4 ni. Masbuk terbahagi kepada 4 ataupun 2-2 boleh juga. 2-2. Muafiq 2, masbuk 2. Yang pertama dipanggil muafiq rakaat. Muafiq rakaat. Muafiq rakaat ta'rif dia yang kita baca tadi. Makmum yang berdiri dengan imam, dia dapat masa dia berdiri itu dia dapat. Kalau baca Fatihah habis. Sama ada makmum tadi baca atau tidak, tak penting. Yang penting dia ada masa berdiri dengan imam. Maka orang macam ni namanya muafiq rakaat. Satu. Yang kedua dipanggil masbuk rakaat. Masbuk rakaat ni, dia lawan daripada muafiq rakaat. Iaitu, makmum tadi, dia berdiri dengan imam, masa tu pendek je dia berdiri dengan imam. Kadar masa dia tu, yang berdiri dengan imam, tak ada, kalau dia baca Fatihah pun tak habis. Tak cukup. Kalau kita ambil 26 saat tadi, dia berdiri dengan imam 13 saat. Lepas tu imam rukuk dah. Makmum tadi namanya masbuk rakaat. Masbuk rakaat. Yang ketiga, muafiq solat. Muafiq solat adalah makmum yang bagi salam sama-sama dengan imam. Maksudnya, dia tak ada berhutang rakaat. Makmum tadi. Dia panggil muafiq solat. Yang tadi muafiq rakaat, ini muafiq solat. Yang keempat, masbuk solat. Masbuk solat. Iaitu makmum yang dia berhutang rakaat. Lepas imam salam, dia tambah. Nah, ada 4. 3 dengan 4 ni biasa kita tak ada masalah. 3 dengan 4. Muafiq solat, makmum yang tak ada berhutang apa-apa, imam salam, makmum pun salam. Dia tak ada berhutang rakaat. Dia panggil muafiq solat. Makmum yang masbuk solat, imam salam, dia tak boleh salam. Dia salam, dia batal. Dia kena tambah rakaat sebab tadi dia masuk rakaat kedua. Dia panggil masbuk solat. 3 dengan 4 ni tak ada masalah bagi kita, masyarakat kita. Tapi 1 dengan 2 ni masalah. Muafiq solat, muafiq rakaat, masbuk rakaat. Yang ni susah. Susah nak faham. Tak tahulah kenapa susah sangat. Saya faham, senang aja. Jadi, apakah kesan daripada setelah tahu status? Kesan dia, jika dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah dan kadang-kadang dimaafkan ketinggalan 2 rukun, kadang-kadang dimaafkan 3 rukun panjang. Satu-satu kita bahas. Satu-satu, sabar. Panjang ni bab ni, panjang ni bab ni. Jadi kalau katakanlah makmum tu dia muafiq. Apa muafiq? Dia dapat berdiri dengan imam, kadar masa bacaan. Kalau dia baca Fatihah, memang habis. Tapi dia tak baca, dia buat benda lain lah. Okay. Makmum tadi, makmum muafiq tadi, kadang-kadang atas sebab-sebab tertentu, dia tak habis Fatihah. Tapi dia muafiq. Mana tahu dia muafiq? Dia berdiri dengan imam lebih 26 saat. Tu lah. Dia muafiq. Tapi Fatihah tak habis lagi ni. Imam rukuk dah. Ada keadaan, dia cuma dimaafkan 2 rukun aja. Rukuk i'tidal. Tu je dimaafkan. Bila sebut dimaafkan, maksud imam ke depan. Dia sibuk dah baca Fatihah lagi. Hanya dimaafkan 2 rukun. Kadang-kadang, dia dimaafkan 3 rukun panjang. Imam rukuk yang tidak sujud, masih lagi dia dimaafkan. Habiskan lagi. Yang kita nak bincang ni, yang 8, terbahagi kepada 8 keadaan. 8. Ni yang kita nak bahas.
Yang dimaafkan cuma 2 rukun tak bahas dalam ni. Tapi ada. Kau contoh bagi contoh. Contoh Imam takbir, dia takbir. Imam baca doa iftitah, dia pun baca doa iftitah. Imam baca Fatihah berkuat, dia pun dengar. Imam amin. Imam amin, dia kata nanti baca Fatihah sekejap lagi. Imam baca panjang kot. Macam tu kot. Dia biar je. Imam duk baca surah, dia biar. Tak baca Fatihah lagi, makmum tadi. Makmum tadi bukan muafiq dah, terlebih muafiq dah ni. Berlama daripada awal, daripada dia takbir dengan imam. Tapi dia sengaja tak nak baca. Tiba-tiba imam rukuk. Makmum tadi, pertama muafiq. Confirm muafiq. Adakah dia dimaafkan dengan maksud bila imam rukuk, dia rukuk terus? Boleh tak? Tak boleh. Dia wajib baca Fatihah. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Masalahnya imam rukuk, dia baru baca 2 ayat. Maliki yaumiddin, imam i'tidal. Imam i'tidal pula. Sebab dia baru start baca. Nyakit apa tahulah. Saja je nak baca lambat-lambat. Ini bukan terlupa, tertidur, bukan. Tertidur tak adalah. Bukan terlupa ke, bukan berangan ke, bukan. Ini memang sengaja dia tak baca. Bila imam i'tidal, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Imam dah i'tidal. Makmum tadi nak buat apa? Makmum tadi yang tak habis baca baru ihdinas siratal baru. Tapi dia muafiq, memang dia muafiq. Kalau kita kata dia dimaafkan 3 rukun atau bacalah sampai habis nanti kejar imam, bukan? Tidak. Dia hanya dimaafkan 2 rukun aja. Imam gerak je turun untuk sujud, makmum tadi batal. Batal. Sebab dia tak maaf 3 rukun panjang, tak maaf. Dalam kitab kata dia maaf 3 rukun panjang. Ini bagi 8 perkara saja. 8 keadaan. Dia akan bahas satu-satu 8 keadaan. Selain daripada 8 ataupun ada tambah satu lagi khilaf jadi 9. Selain daripada 9 ni, tak maaf 3 rukun panjang. Dia hanya dimaafkan 2 rukun aja. Imam rukuk, imam i'tidal. Dia kena rukuk sekarang. Makmum tadi. Tapi tak baca habis lagi Fatihah ni. Dia kena rukuk sekarang juga. Dia pun habiskan Fatihah. Siratal ladzi, imam pun Allah ke bawah nak sujud. Tak sujud lagi, baru gerak. Makmum tadi batal dah. Hanya dia hanya dimaafkan 2 rukun saja. Sebab apa? Sebab dia tak baca Fatihah, dia lambat baca Fatihah, tidak diterima syarak. Sebab dia saja. Tapi ada 8 perkara atau 9 perkara dimaaf syarak. Dengan maksud dia dimaafkan 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua pun maaf lagi. Yang itu yang kita nak bahas panjang-panjang. Okey. Dan dihendak dengan muafiq itu, mereka yang mendapatkan dia daripada qiyam imamnya, masa yang dapat baca Fatihah. Masa yang dapat, bukan dapat baca Fatihah. Dapat masa aja. Sini memang orang kadang baca, saya baca 8 kali Ustaz, baru faham. Dia baca yang tu. Dia dapat berdiri dengan imam tadi, masa yang dapat. Masa tu yang dia dapat. Bukan dia dapat baca Fatihah. Dia dapat masa. Time tadi tu lah. 26 saat tu dia dapat. Masa yang dia dapat. Bukan dia dapat baca Fatihah. Dengan bacaan pertengahan. Bacaan pertengahan. Tiada dia i'tibar dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Maksudnya kelajuan tadi yang kata 26 tadi. Ada orang kata 26 lama. 15 saat je. Ada orang kata 26 lambat. Cepat sangat tu. Patutnya 36 saat. Kita nak ikut siapa punya saat? Bacaan normal, bacaan kebanyakan orang. Pertengahan, kelajuan yang pertengahan. Nak ikut siapa? Ada kata 20 saat, ada kata 26, ada kata 30, ada kata 40, ada kata seminit. Nak ikut siapa? Ambil yang pertengahan. Yang pertengahan. Walaupun imam tu baca laju, tetap juga masa tu ambil yang pertengahan. Ataupun imam baca lambat, masa tu tetap ambil pertengahan. Katalah imam baca Fatihah 15 saat, habis. Katalah 15 saat, habis. Makmum, maka dia berdiri dengan imam 15 saat je lah. Dah 15 saat habis. Maknanya makmum boleh berdiri dengan imam 15 saat je lah. Imam habis Fatihah.
Maka bila makmum berdiri dengan imam 15 saat, lepas tu imam rukuk, makmum tadi masbuk Muafiq? Masbuk. Walaupun imam habis baca Fatihah. Makmum tadi masbuk. Sebab dia boleh berdiri dengan imam ni cuma 15 saat aja. Tapi kalau imam tu baca surah jadi panjang lah balik. Campurlah sekali semua. Ini cerita kalau baca Fatihah saja. Ataupun imam dia baca lambat. 40 saat baru habis Fatihah. Makmum tadi punyalah tunggu. Tak perlu. Sampai 26 saat aja. Imam tak habis Fatihah lagi. Makmum tadi dah tahu dah status dia. Muafiq. Dah tahu dah. Sebab yang kita nak tu masa dia. Bukan boleh baca ke tak boleh. Bukan baca laju ke baca perlahan. Bukan. Masa aja. Masa. Okey, saya bagi satu contoh pengalaman baru ni jadi. Dekat Mekah. Bapak laju dia baca. Kalau tengok saya sendiri, setiap kali sembahyang, rakaat yang 3-4 macam itulah. Bukan yang ada surah ni. Yang ada surah panjang lah. Satu lagi. Bila kita kata dapat berdiri dengan imam kadar masa pertengahan tadi yang 26 saat tadi, dia bukan mestinya rakaat pertama je. Dia sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat empat. Tak kira lah. Janji berdiri dengan imam tu. Setiap rakaat. Jadi maknanya kita dapat faham, kadang-kadang rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Rakaat ketiga dia muafiq, rakaat empat dia masbuk. Masbuk apa ni? Masbuk yang tambah rakaat. Bukan. Kan sebut ada 4 tadi. Masbuk yang nak kena tambah rakaat tak cukup. Itu masbuk lain. Bukan cerita tak bincang tu. Rakaat pertama dia masbuk. Rakaat kedua dia muafiq. Rakaat ketiga dia masbuk. Rakaat empat dia muafiq. Boleh jadi gitu. Macam mana nak jadi? Dia berdiri dengan imam kadar masa berapa lama tadi? Tapi cuma rakaat kedua, dia ambil kiraan tu daripada imam bangun lah. Allahu Akbar. Masa tu baru kira 1. 1, 2, 3, 4. Kalau dalam rakaat pertama, ketika imam takbiratul ihram, makmum takbir kan? Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Kiraan masa telah bermula. Rakaat kedua, imam sujud, janganlah kira lagi. Imam naik Allahu Akbar, makmum tak kira lagi. Makmum belum gerak lagi, makmum bergerak. Makmum tak kira lagi. Makmum berdiri je, masa tu lah kira kadar masa yang kata 26 saat tadi. Begitulah rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi, masbuk atau muafiq boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dia Tok Bilal. Imam suruh qomat, dia pun qomat. Imam takbir, dia terus takbir. Boleh tak Bilal yang imam takbir terus dia takbir, jadi masbuk? Boleh. Kalau tak cukup masa. Biasanya cukup lah. Biasanya. Tapi boleh tak? Katalah, rakaat pertama, dia muafiq. Rakaat kedua, dia muafiq. Sebab ada surah tu yang jadi selamat muafiq. Rakaat ketiga, makmum tadi boleh jadi masbuk. Rakaat keempat, makmum tadi boleh jadi masbuk. Tiba-tiba kita berkata, masbuk? Kenapa pula dia kena tambah rakaat? Bukan masbuk tu. Itu masbuk solat. Ini masbuk rakaat. Dia boleh berlaku kepada keempat-empat rakaat pun boleh. Okay. Saya cerita pengalaman. Setiap saya sembahyang di Mekah dan Madinah, sama je dua-dua tu. Tak pernah pun rakaat ketiga dan rakaat keempat muafiq. Tak pernah. Saya tak tahu macam mana orang lain semayang yang tak belajar muafiq masbuk. Saya tak tahu macam mana dia orang semayang kat sana. Saya tak tahu macam mana dia semayang. Semayang kat sana nak 100,000 pahala. Kali 100,000 Masjidil Haram. Masjidil Nabawi kali 1,000. Tak tahulah. Sah ke tak semayang. Kalau tak tahu muafiq masbuk kalau semayang kat sana. Apabila dia muafiq, peraturannya adalah dia wajib habiskan Fatihah. Kalaulah dia tu berstatus masbuk, apa syarat dia? Dia tak boleh habiskan Fatihah. Tak boleh. Dia mesti rukuk dengan imam. Imam tanggung Fatihah dia. Dan dia mesti dapat tumakninah ketika rukuk. Itulah masbuk. Masbuk adalah makmum yang tak dapat kadar masa
berdiri dengan imam kadar masa yang kalau dia baca Fatihah yang mana kadar kelajuan baca Fatihah tu pertengahan, kalau kita ambil 26 saat, dia tak dapat kadar tu, maka dia masbuk. Bila dia dah telah berstatus masbuk, peraturan dia adalah tak boleh habiskan Fatihah. Tak boleh habiskan Fatihah. Apa lagi peraturan? Peraturan dia adalah dia mesti rukuk bersama imam dapat tamakninah. Itu pun biasa kita buat juga. Bila imam dah rukuk, kenapa makmum terus tadi takbir terus rukuk? Itulah masbuk. Bila makmum tadi Allahu Akbar, imam dah rukuk ni, makmum tadi dapat tak kadar masa Fatihah? Dapat kadar masa apa? 1 saat pun tak dapat. Imam dah rukuk. Sebab tu dia terus rukuk. Bila dapat tamakninah dengan imam, maka dapat rakaat itu. Tak dapat tamakninah, berselisih ataupun tak yakin, tak dapat rakaat itu. Macam itulah berlaku pada dekat Mekah sana. Pada rakaat yang ketiga, dia baca 15 saat. Ya Allah, mulut macam mana lah. Lidah Pak Arab. Hari-hari cakap Arab. Mana memang laju baca Fatihah. Allah, saya kata, pernah saya buat, baca 1 nafas. Waladhdallin tak boleh panjang-panjang, 2 aje. Tak boleh. Waladhdallin terus. Baru cukup. Allah, mulut macam mana lah, lidah macam mana lah Pak Arab ni. Tak apa, dia tak salah. Cuma kita yang salah masalahnya. Nak buat apa? Tapi duk perhati, ramai yang baca Fatihah sampai habis. Bila amin, bila dia macam ni, Allah. Imam macam ni, lama dah ni. Dia siratal ladzi, imam dah Allahu Akbar. Dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sami Allah liman hamidah. Jadi gitu. Sembahyang dah habis. Batal. Tapi dia buat macam buat dah. Sami Allah. Bukan main, nampak wah kelah. Tak sah sembahyang dia. Mana boleh? Dia kena rukuk terus. Tinggalkan Fatihah, mesti dapat tamakninah. Tiba-tiba dia dah tinggalkan Fatihah dia pun, baca setakat mana yang ada pada rakaat ketiga ni. Sami Allah mahmidah. Tak dapat. Bila tak dapat, nanti Imam Salam tambah 1. Itu kita akan bahas nanti, masuk bab tu nanti. Kita ulang bab. Tapi tak ada pun saya perhati. Alamak, apalah hai. Sebab itulah nak datang Mekah ni janganlah sekadar trend aja. Janganlah sekadar trend. Trend orang pakat-pakat pergi Mekah, pakat-pakat pergi Mekah. Dah lah habis duit banyak. Silap-silap. Tak tahulah. Patutnya dia pun, imam pun bagilah masa dia tahu ramai orang belakang ni macam-macam. Jenis baca lambat ada, bagilah lebih sikit. Dia tak kira. Rakaat ketiga, rakaat keempat dia 15 saat. Allah lajulah. 15 saat ni kalau orang Melayu baca, 1 nafas. Saya try baca 1 nafas. Cukup. Itu pun waladhdallin tak boleh panjang. Baru cukup. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Takbir lah. Tapi masih kat sana sempat. Sambung lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dah bunyi krek dah bunyi dah. Barulah sempat dengan dia. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau tidak memang tak sempat. Itu bagi orang yang baca sungguh lah, baca molek-molek. Ada orang baca laju, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau macam tu memang dan lah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Satu lagi sebab dia cepat, satu lagi. Sebab dia tak baca bismillah. Kita wajib baca bismillah. Tambah lagi tu berapa saat dah. Dah lah dia pun laju. Jadi boleh kita kata, sesiapa yang pergi Mekah sembahyang di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, pasti dia akan berlaku masbuk setiap kali sembahyang. Cuma kadang-kadang 1 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Jadi masbuk tadi. Ataupun bahasa lain, sesiapa yang sembahyang di Mekah, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, mesti dia akan baca Fatihah tak habis. Kata ayat gitu. Mesti dia akan baca Fatihah tak habis. Bila tak habis ni maksudnya masbuk lah. Naya. Bab ni naya.
Orang pergi semayang macam-macam, dia pergi semayang tak sah. Oi, naya. Pernah satu ketika dekat Puncak Alam, imam masa tu dekat-dekat solat tarawih, dekat-dekat Ramadan, jemput imam luar. Tak ingat imam mana, imam Palestin ke imam Syria ke, lupa dah. Lama Jadi bila dia sampai sehari 2 hari awal, masjid ni dia bagilah jadi imam asal, sembahyang asal. Dia tak baca surah. Keempat-empatnya saya masbuk. 4 rakaat masbuk. 4 rakaat baca Fatihah tak habis. 4 rakaat. Kita baru siratal ladzi Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Tapi orang lain baca sampai habis. Masak mana tu? Lepas tu rakaat kedua, kita pun siratal ladzi Allahu akbar dah. Memang laju, dia tak baca surah. Lepas tu tahiyat awal. Rakaat ketiga, lagilah. Rakaat pertama, rakaat kedua pun masbuk, rakaat ketiga sama juga. Bau siratal ladzi Allahu akbar. Kalau kita tengok semayang, ada orang semayang, pakat kejar tu, macam kejar. Masa ketika imam Allahu akbar tu, dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam tu bunyi. Laju kejar. Waladdallin. Imam pun sami Allah liman hamidah, dia pun Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Lepas tu buat macam tak bersalah. Kita tak tahulah nak macam mana. Adalah semayang 200-300 orang, 200-300 orang tak sah semayang. Sebab apa jadi gitu? Tak faham takrif muafiq masbuk. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Ambil takrif tu habis. Makmum sempat, makmum tak sempat, makmum sempat. Apa benda tu? Takrif apa benda tu? Muafiq adalah makmum yang berdiri bersama imamnya, dan berdiri tadi mempunyai kadar masa. Dapat berdiri tadi kadar masa kalau baca Fatihah habis. Maka makmum tadi muafiq. Masbuk adalah makmum yang berdiri dengan imamnya pada tiap-tiap rakaat. Dia bukan rakaat pertama je. Yang mana berdirinya, kalau dia baca Fatihah, tak sempat habis. Kelajuannya, kelajuan normal. Uruf, kebiasaan, kelajuan kebiasaan. Kelajuan. Tak sempat habis. Bukan tak sempat habis baca. Masa yang dia ada, kalau baca, tak habis. Maka makmum tadi, masbuk. Bila masbuk, peraturan masbuk. Tak boleh Fatihah sampai habiskan Fatihah. Wajib dapat tumakninah dengan imam ketika rukuk, baru dapat rakaat. Muafiq, wajib habiskan Fatihah, dimaafkan kadang-kadang 2 rukun aja, tapi kebiasaannya dimaafkan 3 rukun panjang. Dan selagi tak habis Fatihah, dia tak boleh rukuk. Kan beza tu. Masbuk, dia mesti rukuk walaupun tak habis Fatihah. Muafiq, dia tak boleh rukuk selagi tak habis Fatihah. Kan dua tu bertentangan jauh langit dengan bumi. Salah takrif dua ni, salah definisi dia, habis mayang. Sebab tu dia kata kat sini, tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya, diri makmum, dan tiada pula dengan imam. Tidak diiktibar, tidak dikira bacaan imam. Kalau kita katakan uruf imam Masjidil Haram, uruf dia 15 saat. Ataupun normal dia 15 saat. Kita kata gitu kan. Boleh tak kita pakai? Tak boleh. Sebab tu dia kata tak boleh. Tak boleh dipakai. Tiada diiktibar. Yang dia nak tu kadar bacaan Fatihah tu masa biasa, masa normal, pertengahan. Bukan kelajuan imam. Sebab tu walaupun imam Masjidil Haram baca 15 saat, bagi dia pertengahan tu. Dia kata, aku nak baca 10 saat pun boleh. Dia kata, ini dah setengah ni. Tengah bagi dia. Tengah bagi imam, pertengahan bagi imam. Tak kira. Sebab tu dia kata, tiada dia iktibar bagi imam dan tiada diiktibar bagi makmum. Dia iktibar bagi kebanyakan orang. 26 tu cantik lah tu. Maka barang siapa mendapat akan dia masa tersebut. Dapat masa, bukan dapat baca. Banyak kali tak ada tu. Tapi kalau kita baca saja, baca sendiri, kita tak peduli benda ni. Maka barang siapa mendapat akan dia masa. Dapat masa, bukan dapat baca. Barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut, yang kita letak 26 saat tadi, dapat masa tu, di dalam qiyam imamnya,
makmum tadi dapat bersama-sama imam berdiri tadi tu. Sama ada ia dapat pada awal rakaatnya, sama ada rakaat pertama, atau lain, atau rakaat kedua, ketiga, keempat. Tak kira lah rakaat mana pun. Maka dinamakan dia orang muafiq. Maka bila dia orang muafiq, diuzurkan dia baginya 3 rukun panjang ketinggalan daripada imamnya. Dia boleh kena tinggal daripada imam 3 rukun panjang. Kenapa dia kena tinggal? Rukuk aje lah. Tak boleh, tak baca Fatihah lagi. Ada masalah sikit. Maka dia boleh baca Fatihah dan imam ke depan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang tu sampai sujud yang kedua. Jauh tu, memang sempat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nanti kita akan sebutlah. Kadang-kadang tak dimaafkan 3 rukun panjang, hanya dimaafkan 2 rukun aja yang sebut tadi tu. Maka selesai ia orang itu bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempat. Makmum tadi tak boleh rukuk lagi sebab dia baca Fatihah tadi. Dimaafkan 3 rukun panjang, sujud yang kedua. Maka selesai ia orang itu bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempat. Imam dah pergi rukun keempat dah, maknanya berdiri ya. Iaitu membaca tasyahud akhir. Kalau tahiyat terakhir, tahiyat last. Kalau rakaat terakhir, mestilah tahiyat akhir, mana ada rakaat dah. Ketika duduk lah. Bila ketika imam duduk, masa tu dah rukun yang keempat. Rukun panjang yang keempat. Atau berdiri imam kepada qiyamnya. Kalau ada rakaat lagi, berdirilah. Masih imam berdiri. Itulah rukun yang keempat. Tiada mengapanya. Dan tiada mengapanya. Bukan, itu stop kat situ dulu. Maka masa bila dimaafkan ni? Sampai imam berdiri rakaat seterusnya. Itulah satu lap kena tinggal lah. Ataupun imam tahiyat akhir. Sebab dah tak ada rakaat dah. Tu rakaat yang terakhir. Tak adalah rakaat. Maka masa imam duduk. Waktu tu habis lah. Dah tak ada dah. Habis apa? Masa telah cukup. Masa makmum dimaafkan cukup. Tak maaf dah. Cuma adakah batal? Belum lagi. Dia cuma bagi tahu je. Dan tiada mengapa jika telah mendahului akan dia duduk istirahat. Duduk istirahat tak kira. Atau barang yang menyerupai rukun sekalipun, iaitu duduk tasyahud awal pun tak kira. Tak dikira sebagai rukun. Jadi kan kata tadi, makmum tak baca Fatihah habis lagi. Imam dah rukuk, sedangkan dia muafiq, cukup syarat. Dia dimaafkan 3 rukun panjang. Bila imam rukuk, 1 rukun panjang. Imam i'tidal, tak kira 2 rukun. Makmum tadi, habiskan Fatihah slow-slow. Jangan peduli dengan imam. Biar imam pergi. Habis i'tidal kira 2 lah. Tak kira. Rukun pendek. Lepas tu imam sujud, baru 2 rukun. Makmum tadi, baca Fatihah. Habiskan. Lepas tu kejar imam. Lepas tu imam duduk di antara 2 sujud. Kira ke 1 rukun? Tak. Dia tak kira. Tak kira. Sebab rukun pendek. Makmum tadi, habiskan Fatihah. Cepat. Kejar imam lepas pada tu. Saya nak bagi tahu, buat cerita sikit. Sujud yang seterusnya. Sujud yang kedua. Baru 3 rukun. Tak lebih lagi. Yang dia tak boleh lebih 3 rukun. Sekarang baru 3 rukun cukup-cukup. Makmum tadi apa? Baca Fatihah teruskan. Lepas tu kejar imam. Lepas tu imam pun angkat kepala. Belum lagi 4 rukun. Tapi masih lagi 3 dalam 3. 3 lebih lah. 3.1 rukun. Angkat kepala. Bila angkat kepala, imam tadi duduk istirahat. Duduk kejap tu kan. Yang Allah. Dia naik kejap, duduk kejap tu. Duduk rehat kejap dalam 1-2 saat tu kan. Imam duduk. Tu kira rukun juga. Dia kata tak kira. Tak apa. Baca Fatihah. Tiba-tiba imam duduk tahiyat awal kat situ. Rupanya rakaat kedua kes ni. Mestilah ada tahiyat awal. Adakah kira tahiyat awal tu macam rukun juga? Tak kira. Tu je. Tak kira. Masih lagi 3. Bila 4? 4 bila berdiri nanti. Baru 4. Habis sekarang ni dah duduk tahiyat awal. Macam tahiyat awal tu lama. Macam rukun juga. Tak kira. Maka makmum tadi baca Fatihah lagi. Lama baca Fatihah. Apa benda macam lama-lama. Cuma nak bagi tahu tu hukum. Tadi dah kena tinggal. Kalau kita tengok racing motor kereta tu, dia dah kena tinggal 1 lap. Tiba-tiba dia lalu, dia konon-konon dia menang. Padahal kawan ni yang menang. Sebab apa? Sebab dia ketinggalan 1 lap. Macam tu. Lamanya. Okay? Lepas tu dia kata, akan dia duduk istirahat dan barang yang menyerupai rukun. Sekalipun iaitu duduk tasyahud awal. Tak kira.
Tak payah kira yang tu. Dia kira cuma rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Lepas tu, kalau dia berdiri je, barulah itu yang keempat. Kalau dia duduk tahiyat akhir je, itu baru yang keempat. Yeah. Maka rukuk ya, makmum tadi rukuk. Sebelum imam berdiri rakaat, berdiri seterusnya, rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat, ataupun sebelum imam tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Dia dah rukuk, makmum tadi baru habis. Oh lama, lelah dah. Baru rukuk kat situ. Kejarlah. Bila dia rukuk kat situ, maka rukuk ia makmum. Yakni sebelum imamnya masuk rukun keempat. Belum lagi on the way baru. Imam baru on the way. Belum lagi nak berdiri, belum. Makmum tadi Allahu Akbar rukuk. Cukup. Jangan bagi berdiri, jangan bagi tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir saja. Ya. Maka didapat akar rakaatnya, dapat rakaat, dan hendaklah mengerjakan aturan sembahyang dirinya, kejar imam. Dapat rakaat. Ini kalau muafiq. Ada lagi ni, tak habis lagi ni. Sabar dulu. Akan datang tersambung. Pening mbak ni. Dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau berselisih dimaafkan. Macam imam dah nak naik ni rakaat rukun yang keempat ni. Dah nak naik. Makmum tadi Allahu Akbar. Imam naik. Selisih lah. Sebab naik ni dah rukun yang keempat. Selisih. Okey, maaf lagi. Maksudnya boleh dapat rakaat lagi. Makmum tadi dapat rakaat, kejar imam. Tapi jadi masalah balik. Bila dia kejar imam, bila dia naik dapat kat imam, dia lambat lagi. Dia masbuk lagi sekali. Itulah. Dia masalah lagi. Kalau kita tengok kita ambil lah yang yang berlaku tu, rakaat ketiga kata maka dia muafiq, dia dimaafkan 3 rukun panjang tadi, punyalah bersusah payah dia baca Fatihah. Imam pun angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia pun rukuk. Dia dapat rakaat sebab dia dapat rakaat. Imam pun berdiri, bacalah Fatihah slow-slow. Dia tidak sujud, kejar imam. Sebab dia dah berjaya habiskan Fatihah kerana dia muafiq. Bila dia berdiri je, terus baca. Dia berdiri je terus baca. Dia baca apa? Baca bismillah. Dan ingat, pada rakaat yang seterusnya ni, dia belum tahu muafiq masbuk lagi. Belum tahu. Yang tadi muafiq rakaat sebelum ni, ini belum tahu lagi. Dia pun berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Terus baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam pun rukuk. Allahu Akbar. Dia dapat tak kadar masa tadi? 26 saat. Dia dapat kurang. Dan dia ada buat apa-apa tak? Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dia masbuk. Bila masbuk, kembali pula peraturan masbuk. Iaitu tak boleh habiskan Fatihah. Lega. Sesuai lah. Kalau suruh habis juga, muafiq habis juga, tiap-tiap rakaat jadi gitu. Kena tinggal sama lah dia. Dia pun masbuk. Kenapa? Dia tak dapat masa. Tak dapat apa dia dapat tadi. Punyalah panjang, 3 rukun panjang. Itu rakaat yang ketiga, rakaat itu. Dan dia memang muafiq. Dia dapat kadar masa tu dengan imam. Maka dia wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Sekarang ni, dia masbuk. Kenapa dia masbuk? Sebab dia dapat masa cuma berdiri dengan imam cuma 5 saat aja, 6 saat aja dapat. 6 saat bukan kadar masa bacaan Fatihah. Yang kalau dia baca pun memang tak sempat. Tak habis. Maka dia pun baca yang mana boleh. Dia nama masbuk. Bila masbuk, automatik peraturan dia, tak boleh baca Fatihah sampai habis. Wajib rukuk dengan imam. Dan mesti dapat tumakninah. Tiba-tiba masa dia nak rukuk, Allah, sami Allah, alhamdulillah, tak dapat rakaat. Tak dapat. Sebab dia selisih dengan imam. Lepas tu dia kena cepat-cepat. Bila imam Allahu Akbar, dia Ar-Rahmanir-Rahim. Imam Allah, dia kena cepat-cepat. Kalau dia tak dapat je, tak dapat rakaat. Dia pun, tak apalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, slow. Sami Allah liman hamidah. Ingatkan dapat dia, tak dapat juga. Sebab tak dapat rukuk. Maka nanti imam salam, dia tambah 1 tiba-tiba je. Apa hal lah, Abah Haji tiba tambah 1. Bukan dia komat tadi. Kita mari lewat pun kita tak sempat lah sampai masbuk tu. Kita mari lewat sikit aja. Kita salam. Tapi Abah Haji tu yang komat tadi. Asal dia tambah 1 lah. Tu ada. Itu betul lah tu. Tu yang berlaku. Kena faham sungguh lah bab ni. Dan jika masuk, mana? Berhenti kat mana tu? Dan jika masuklah imamnya rukun yang keempat, macam mana kalau imam dah masuk rukun keempat, dia tak habis-habis Fatihah lagi. Macam nak buat? Itu berhenti kat situ.
Dan jika masuklah. Menarik ni. Sebenarnya ada dalam ni. Yang 8 tu termasuk yang tu. Termasuk soalan tu. Tak apalah, dah soal kita jawab. Kita jawab je teori. Nanti sampai masanya kita baca berkitab lah. Macam ni kalau dia baca tahiyat awal. Bila dia baca tahiyat awal, saya sebut dia ada 8. Kan ada 8 masalah kan. 5 sepakat ulama, 3 khilaf ulama. 5 sepakat, 3 khilaf. Yang soalan tadi tu duduk dekat khilaf tadi. Nak tahu macam mana keputusan dia pada rakaat yang ketiga nanti tu. Keputusan lah sebab dia baca tahiyat awal, sebab tu dia lambat. Adakah dia tu dimaaf atau tidak? Bergantung kepada salah tak perbuatan membaca tahiyat awal walaupun imam dah bangkit. Makmum tetap juga habiskan tahiyat awal sedangkan imam dah bangkit. Salah tak kat situ dulu? Adakah ini perbuatan salah? Salah ni bukan maksud apa, salah tu maksud salah lah. Bukan maksudnya membatalkan sembahyang, tidak. Adakah ataupun apakah perbuatan yang sepatutnya makmum buat bila makmum tak sempat baca tahiyat awal sampai habis, imam dah bangun? Kat situ tak? Bangun terus ke? Habiskan baru bangun? Bangun terus. Ada orang kata bangun terus. Itulah adab dia. Dan itulah hukum dia. Dia kena bangun terus. Kalau tak bangun, adakah salah? Kat situ. Kat situlah khilaf ulama. Ada ulama kata salah, ada kata tak salah. Kalau tak bangun juga. Maksudnya habiskan juga. Kita ambil yang salah. Salah itu adalah perbuatan yang salah. Kerana bila imam dah bagi arahan suruh bangun, dia tak bangun lagi sebab dia nak habiskan Fatihah. Dia nak habiskan tahiyat awal. Perbuatan yang betul adalah bangun terus. Oleh kerana dia telah melakukan kesalahan iaitu dia baca juga tahiyat awal. Kesan dia apa? Kesan dia imam dah baca separuh dah baru dia sampai kat atas. Itu kesan dia tu. Imam dah baca Maliki Yaumiddin, dia baru sampai Bismillah. Itu kesan dia. Ketika baca, nak baca kat bawah pun baca lah. Tapi kesan ni kejap lagi ni nak buat macam mana. Imam dah baca Maliki Yaumiddin, dia baru Bismillah. Imam dah Ihdinas Siratal Mustaqim, dia baru baca Maliki Yaumiddin. Imam Waladdallin, dia baru Sirah. Atau Ihdinas Siratal Mustaqim, imam dah Amin. Maka dia ketinggalan Siratal Ladzi pendek tu. Satu ayat. Imam pun rukuk. Jika makmum tadi yang dia tak habis baca kerana tidak melakukan kesalahan. Kalau ianya bukan satu kesalahan, iaitu baca tahiyat awal. Kesan dia daripada baca tahiyat awal tadi. Sebab tu lambat tu. Kalau tak baca tahiyat awal, tinggal aja. Tak ada masalah benda ni. Sebab tu, jika kita menganggap ianya kesalahan kerana pergi baca tahiyat awal juga, menyebabkan nanti, tak cukup nanti, maka makmum tadi, dia terkepit. Nak kata dia muafiq tak boleh. Nak kata dia masbuk, macam masbuk. Memang masbuk tak cukup pun. Tapi tak cukup sengaja. Sengaja baca tahiyat awal. Bukan tak cukup sebab imam baca laju ke. Yang tak sengaja ke. Bukan. Memang sengaja dia. Dia tahu dah. Kalau baca memang tak sempat lah nanti dah imam dah naik. Kenapa baca juga? Maka makmum tadi, dia didenda. Iaitu, makmum tadi, dia wajib habiskan Fatihah. Dalam masa yang sama, dia wajib rukuk dengan imam dapat tamakninah. Jam. Dia kena habiskan Fatihah. Sebab apa dia kena habiskan Fatihah? Sebab dia tak sempat habis Fatihah sebab dia cari penyakit. Maka dia didenda, kena habiskan Fatihah juga. Okey. Masalahnya imam dah rukuk ni. Dia kena habiskan Fatihah. Dimaafkan ke? Tak maaf. Habis dah suruh baca Fatihah, maaf lah 1-2 rukun ke sikit jadilah. Tak maaf juga. Habis tu, dia mesti dapat rukuk dengan imam. Kalau tidak, tak dapat rakaat. Macam mana nak buat? Dia dua-dua. Dia mesti habiskan Fatihah dan dia mesti rukuk dengan imam. Kalau dia tak habiskan Fatihah, dia rukuk batal. Kalau dia tak dapat, kalau dia habiskan Fatihah tapi dia tak dapat rukuk dengan imam, tak dapat rakaat. Macam kena denda lah, macam kena kepit. Tak boleh kiri kanan, tak boleh. Sebab kesalahan tadi dia buat,
Yang dia tahu kalau dia buat benda tu menyebabkan dia tak habis baca Fatihah nanti. Jadi dia seolah-olah macam mana? Macam alah biarlah imam baca, biar dulu ujung-ujung baru baca. Kenapa saja je? Manusia macam ni, makmum macam ni, dia tak maaf. Dia tak dimaafkan dia. Hanya makmum yang uzur je maaf. Itu kalau kita anggap tahiyat awal yang dia baca tadi tu salah. Dan memang salah sebenarnya pun. Salah lah. Patut tak payah baca. Kalau anggap ianya tidak salah, Allah baca sunat, salah apa kan? Benda sunat, bacalah. Tapi nanti lambat. Nanti tu nanti. Sekarang ni tahiyat awal, bacalah sampai habis. Tak salah pun. Lambat tu ketika kemudian. Tapi ni sunat juga. Logik juga. Benda sunat. Baca tahiyat awal. Maka tak menganggap ianya salah. Ni ulama yang kedua. Tak menganggap ianya salah. Maka bila dia bangun, dia dapat tak kadar masa tadi? Tak dapatlah. Dia masbuk. Rukuk aja. Tinggalkan Fatihah. Tu ada khilaf kat situ. Tapi yang muktamad bukannya tu. Yang muktamad dia dihukum. Mesti habiskan Fatihah dan mesti dapat rukuk dengan imam. Dua-dua. Kita fikir balik. Kalau kita sembahyang awal-awal, Allahu Akbar, masuk dengan imam takbir, kita bertakbir, tiba-tiba kita tak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Macam inilah. Imam sedang rukuk. Kita pun masuk, Allahu Akbar, kita terus rukuk, kan? Dapat rakaat kan? Fatihah tak baca. Fatihah tak baca ke? Imam dah rukuk. Kalau baca mana dan? Iyalah. Tak rukuk. Fatihah ni rukun tau. Rukun. Benda besar. Rukun ni benda besar. Tinggal tak Fatihah? Tinggal. Sebab arahan imam. Aku dah rukuk ni. Pakat-pakat rukuk belaka. Saya baru masuk. Baru masuk pun terus rukuk. Fatihah. Aku tanggung. Kata imam. Macam tu lah lebih kurang. Buat cerita kita kan. Aku tanggung. Imam kata. Sedangkan Fatihah tu rukun. Wajib. Pun imam tanggung. Agak-agak tahiyat awal imam tanggung tak? Tahiyat awal bukan wajib. Kalau Fatihah pun imam tanggung, tahiyat awal lagilah imam tanggung. Jadi sepatutnya tinggalkanlah aje tahiyat awal tu. Imam tanggung. Boleh ke imam tanggung tahiyat awal? Fatihah imam boleh tanggung. Itu wajib. Tahiyat awal lagilah boleh. Jadi dengan kita tinggal tahiyat awal tadi, saja tinggal, maka tak ada masalah dah sempat ke tak sempat baca Fatihah. Jadilah kita sembahyang normal macam orang lain lah. Sebab tu lah. Masalah khilaf yang berlaku apabila makmum baca tahiyat awal menyebabkan rakaat seterusnya dia tak sempat habis. Baik imam baca laju, tahiyat awal laju. Ataupun tak kisahlah macam mana pun dia baca perlahan ke apa. Sepatutnya jangan buat gitu. Bila imam suruh bergerak je, gerak aja terus. Imam suruh gerak terus. Okey, cukup dulu. Yang lepas-lepas yang lepas-lepas boleh kita kata gini, perkara lepas jangan dikenang. Jika dikenang merana diri. Ni kalau biasa sembahyang tarawih sembahyang tarawih ni ujung-ujung. Ayolah, kalau ya. Okey. Saya jumpa lagi teruk. Imam rukuk baru dia masuk. Saja tunggu je. Tak payah baca Fatihah. Dia kata, lagi melampau. Dari sudut hukum tak ada masalah. Maksudnya kalau jawapannya, kalau soalan dia adakah sah? Itulah maksudnya. Adakah sah ataupun adakah dibenarkan ataupun adakah sah? Kalau soalannya gitu, sah. Fiqh senang je. Ikut peraturan, sah. Dari segi adab. Ini orang taradab. Sembahyang tak ada adab. Patut dah datang awal-awal, masuk awal. Dari sudut adab, dari sudut tasawuf, out. Dari sudut fiqh, sah. Fiqh senang je. Cukup peraturan dia, sah. Fiqh senang. Last kali, dia punya alasan apa? Daripada tak sembahyang langsung. Baik juga sembahyang, ambil masbuk, subsidi masbuk, dia kata. Subsidi tak payah baca Fatihah. Daripada tak sembahyang langsung. Biasanya saya perhati, solat tarawih.
Kan dah penat kan dua. Lek lo. Lek perut penuh. Imam dah nak ujung-ujung nak baca ujung-ujung rukuk dia pun masuk. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Dia betul rukuk. Dari sudut fiqah, sah. Dari sudut tasawuf, out. Kira sungguh lah. Kira sungguh nak baca Fatihah. Okay, cukup dulu. Tangguh kita sambung akan datang. Sudah tasbih kafarah. Dan surat Allah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi